Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa part 2. Alright. Saya tak boleh nak jalan ke bahagian tu sebab pagi ni hujan. Ada hujan renyai-renyai sikit. So kita jalan dekat bahagian kaki lima ni lah. Kaki lima ni. Alright. Saya Apa khabar semua? Selamat pagi. So pagi ni saya paksa berjalan dekat ruangan kaki lima lah. Kaki lima coffee kan. Sebab dekat luar hujan. Alhamdulillah hujan rahmat pagi-pagi ni. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. So Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okey, kepada sahabat-sahabat saya yang menonton, cuba komen, boleh dengar suara saya dengan jelas. Lepas tu gambar video semua clear. Kalau clear semua, komen clear. Dan saya nak minta belanja share ke 10 grup. Itu je lah upah saya kan. Supaya orang lain pun dapat tengok, orang lain pun dapat belajar. So pagi ni saya nak share macam mana saya memulakan bisnes kereta sewa. Ini part 2 lah. Part 1 tu semalam saya dah share dekat 2 jam jugalah. Panjang cerita dia. So kita kena buat sampai InsyaAllah hari ni settle lah. Alright, clear. Okay, so kepada yang dah share tu, komen dan share. Alright. So ni area kedai mamak. Pagi-pagi diorang dah buka dah. Okay, siapa yang dah share, komen dan share. Hai Roslan Sardi, apa khabar? Husafa Sofia. You all menonton ni daripada mana? Saya kadang-kadang ada orang menonton saya tak kenal pun. So boleh tak kenalkan diri you menonton dekat mana? Dekat dalam Malaysia ke, dekat luar negara ke? And then apa khabar hari ni? Ada orang berlari hujan-hujanan. Okay, thank you pada yang share video ni. Alright, ada tak yang nak tahu macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa? Kalau nak tahu, cuba komen, nak tahu. Dan seperti biasa, share ke 10 grup. Ramai lah yang tanya kan, macam mana nak start buat bisnes sewa? Macam mana nak start bisnes kereta sewa? So saya share lah pengalaman saya kan. Walaupun saya dah cerita banyak kali, masih lagi ada orang bertanya. So saya rakam live. And then kalau you ada soalan, boleh tanya dekat ruangan komen. InsyaAllah saya cuba jawab lah. Semalam pun ada juga yang tanya, saya tak sempat nak jawab. Asyik sangat bercerita pasal diri sendiri, lupa nak jawab soalan. So kalau ada soalan, you komen je dekat ruangan bawah. And then saya cuba jawab lah. Hujan lah pagi ni. Alhamdulillah, pagi-pagi hujan rahmat. Semoga, saya doakan semoga yang menonton video ni dimurahkan rezeki. Okay, so saya paksa jalan dekat ruangan kaki lima kedai lah. Buat hujan pun renyai-renyai. Tapi kalau jalan dekat luar memang basah kuyup lah. Seronok lah, memang cuaca tak panas. Sambil-sambil saya morning walk kan. So gambar semua clear, tak ada gegar apa semua. Saya sambil-sambil saya berjalan ni, takut nanti you pening kan. Alright. So macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa? So saya start daripada tahun 2005 lah. Sebab yang part 1 tu saya dah settle cerita saya daripada kecil sampailah saya dapat kerja dekat universiti kan. Lepas habis belajar dekat universiti, so saya belajar, maksudnya saya lepas habis buat master.
So saya pun masa tu planning saya nak kerja alamak ada anjing. Nak kerja sebagai pegawai kerajaan lah. Saya tak nak berniaga sebab saya rasa perniagaan tu adalah sesuatu yang susah, yang risiko. So saya prefer better saya makan gaji lah. Makan gaji kan. So makan gaji ni saya rasa lebih secure lah, lebih selamat. Dan makan gaji ni saya lebih suka kerja government. Kalau boleh saya tak nak kerja dengan syarikat swasta sebab tak secure lah pada saya kan. Itu pemikiran saya lah. So habis je belajar dekat Universiti Malaysia Sabah, saya buat master. So saya pun apply lah jawatan kosong kan. So masa tu sorry, cakap-cakap banyak kahap pula. Okay, so lepas habis belajar je saya pun cubalah apply apa kerja yang ada asalkan kerja government. Kerja government lah. So kalau macam you dah ada master tu, kalau you nak minta jadi pensyarah tu chances tu tinggi sikit lah kan? Sebab you dah ada master kan. And then masa tu target saya kalau boleh saya dapat kerja sebagai tutor ke pensyarah kan, kerja government. So saya pun minta lah kerja. Masa tu saya ada buat presentation lah. Masa saya buat master tu saya ada buat presentation. Lepas tu masa presentation tu saya jumpa lah seorang pensyarah ni daripada UPM, Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. So dia kata dekat universiti dia ada banyak kekosongan. Universiti dia sedang mencari pensyarah-pensyarah baru untuk diorang set up. Diorang ni ada campus lah dekat Bintulu. So tak ramai pensyarah kat sana. And then dia cakap cubalah apply. Saya pun cubalah apply kan. Dapat panggil interview lah. So tahun 2005 bulan 4 saya minta hantar surat, bagi resume apa semua, and then saya dipanggil interview. So bila panggil interview tu alhamdulillah saya diterima lah. So saya start masuk kerja 1 hari bulan 8 2005. Alright. Okay. Sorry, buang kahak. Okay, so bulan 8 saya masuk kerja. So saya daripada Sabah lah masa tu. Masa interview tu actually saya belum habis buat master lagi. So 1 hari bulan 8 tu saya baru habis and then baru boleh lapor diri lah. So 1 hari bulan 8 saya lapor diri. So saya daripada Kota Kinabalu kira macam berhijrah ke Bintulu. So saya berhijrah, tak ada apalah. Saya jual semua motor saya, rumah sewa saya, macam perabot-perabot tu saya jual. Saya dapat duit sikit. And then so duit tu lah saya gunakan untuk beli tiket flight dan survive lah selama sebulan sementara nak tunggu gaji kan. Okay. So masa tu saya dapat kerja, offer gaji dalam 1,700 lah macam tu kan. Jawatan dia adalah tutor je. So kerja mengajar lah, kerja mengajar student kan. And then tutor lah kan. Dia lebih kurang macam pensyarah jugalah. Tapi tutor ni jawatan sementara. So syarat dia untuk jadi pensyarah saya kena buat PhD. Saya kena buat PhD, barulah saya dapat jawatan pensyarah lah, jawatan tetap kan. So masa tu saya pun baru habis master, tapi belum konvo lagi. Saya konvo tahun 2006. Saya baru submit apa semua, dah settle viva apa semua, nak tunggu convocation je. So saya masuk kerja tu saya ditawarkan
dengan kelulusan degree lah. So saya tak dapat gaji dengan kelulusan master kan. Start lah kerja. So saya lapor diri pun semua, and then kena pergi office kita orang. Saya dapat rumah lah, dapat quarters, and then daripada quarters ke tempat kerja tu boleh jalan kaki, dekat je. Tapi saya ni memang tak suka jalan kaki. Saya tak suka. So kat mana pun saya nak transportation. So tak silap saya 2 hari saya start kerja. Apa benda yang saya buat adalah saya beli motosikal. Saya beli motosikal kan, sebab saya memang tak suka jalan kaki. Saya lepas 2 hari lapor diri, saya keluar ke bandar, naik bas, pergi carilah kedai, ada tak kedai yang jual motosikal. Ya. Okay, ada tak kedai yang jual motosikal kan? And then saya jumpa lah ada satu kedai ni, dia jual motosikal. So saya pun kira baru dapat kerja kan, So saya beli motosikal biasa lah, motosikal Kapcai Moderna Kris. Moderna Kris, tapi saya beli yang baru lah. Harga motor tu dalam 4,000. So saya buat loan lah. Cuma masa nak beli motosikal tu kena letak deposit lah, down payment dalam RM1,000. So saya masa tu baru kerja, gaji pun tak ada lagi. Adalah duit saving, tapi duit saving tu saya nak guna untuk survive lah kan. Survive sementara nak tunggu gaji. So apa yang saya buat adalah masa tu saya dah ada kad kredit lah, kad kredit M-Bank. So saya pun pergi bank, withdraw cash RM1,000. Dapat duit tu, saya pergi kedai motor, bayar deposit, and then kedai motor tu settlekan lah documentation, pendaftaran, nombor plate apa semua kan. So dalam masa 1 hari settle lah. Settle kan. So esoknya saya pun pergilah ambil motosikal tu. Dapatlah motosikal. So motosikal tu saya buat loan lah. Loan tak silap saya 2 tahun. Bulan-bulan bayar dalam 200 dekat 300 macam tu lah, 300. So start kerja je saya dah start berhutang. Tapi saya fikir alah, motor bayar bulan baru 300 bulan kan. So tak adalah banyak mana. Gaji 1,700 kan, banyak lagi. So saya dah start berhutang. Okay, so adalah motor. So motor tu saya gunalah pergi nak pergi office apa semua kan. Alright. Hai Samden, Midi, Samsul, Hamdan, apa khabar? Okay, thank you pada menonton. Saya nak tulis kat sini lah. Kenapa tak ada orang komen? Cuba komen. You boleh ni tak? Belanja, share ke 10 group. You ni tengok je kan, tapi tak nak pun belanja share ke 10 group kan. Okay, saya tag boleh tak belanja share ke 10 group? Tak ramai yang menonton pagi ni kan. Alright. So mana tahu siapa-siapa yang nak belajar buat bisnes sewa, so boleh tengok daripada video ni kan. Alright. So adalah motor, boleh keluar pergi jalan nak beli barang apa semua kan. So tak ada masalah lah. And then masa saya interview tu terbaik. Okay, masa saya interview tu actually saya berkenalan lah dengan seorang gadis. So kira masa interview tu macam suka, tapi saya belum ada kerja lagi kan. Nak tackle ke nak ngorak pun tak confident. So bila dapat kerja je, dia pun dapat kerja yang sama. So kita orang kerja dekat tempat yang sama lah. So bila jumpa tu, mungkin jodoh lah kot. Mungkin jodoh kan. Saya pun masa tu tak ada girlfriend. Tak ada siapa-siapa kan. Yang perempuan tu pun tak ada boyfriend apa semua. So masing-masing bujang. So just kenal macam tu lah. Borak-borak apa semua kan. And then so makin lama makin rapat apa semua. And then saya siap bawa dia pergi dating lah. Dating naik motosikal lah. Pergi dating, pergi
shopping mall, jalan. Tak ada kat sana Bintulu tak ada wayang kot. Tapi dekat Bintulu tu ada satu panggung wayang kecil lah. Bawa tengok wayang, jalan-jalan kan. So macam itulah kan. Nak bawa kereta tak ada kereta, bawa motor lah, bawa motor kan. So kenal-kenal macam tu, tapi saya tak confident lah saya boleh berkahwin dengan perempuan ni sebab dia masa tu dia bukan Islam. Dia masih beragama Kristian lah, Kristian kan. Tapi memang hati tu suka, dia pun suka, cuma halangan dia adalah boleh ke aku kahwin dengan dia kan? Dia ni bukannya agama Islam lah, lepas tu nak convert lah. Aku ni pun agama bukannya kuat sangat kan, bukannya ustaz kan, nak ubah orang semua kan. So fikir banyak kali lah, boleh ke nanti family dia boleh terima ke, family aku boleh terima ke. Tapi kita just berkawan je lah, berkawan. Tapi memang perasaan tu ada lah. Ni cerita cinta sikit lah, boleh tak? Saya share sikit lah, cerita cinta sikit lah. So bulan 8 saya masuk kerja, and then beli motor, and then saya start berkawan rapat lah dengan perempuan ni. Perempuan ni pun dah jadi isteri saya lah, dah jadi isteri saya kan. Tapi masa mula-mula tu just berkawan, keluar sama-sama, and then tapi bila kita orang selalu keluar, lepas tu naik motor pula kan, naik motor pula, and then orang mula mengata lah, orang macam bawa mulut lah, apalah Wahid ni bawa anak dara orang kan, kau ni dah lah kerja dekat universiti, budak-budak student semua tengok kan, so tak baik lah kan. So adalah orang tegur sampai saya dipanggil oleh seorang haji lah. Haji ni macam kira ayah angkat saya lah, ayah angkat Haji Rahman lah. Dia panggil, Wahid, dia kata tak elok lah bawa anak dara orang kan, kau ni dah lah tak kahwin lagi, tak ada ikatan apa-apa lagi. And then budak-budak pula tengok macam pensyarah dia orang, saya bukan pensyarah masa tu, saya tutor je. Pensyarah dia orang bawa perempuan kan, kulu kilir apa semua, so tak manis lah. So saya pun serba salah lah juga kan, aku baru nak kenal-kenal apa semua, lepas tu tiba-tiba dah kena sound kan. And then saya decide, why not aku beli kereta kan, sebab tak nak orang mengata buah mulut tu, orang bercerita lah, cerita buruk pasal saya dengan bakal isteri saya tu kan. So fikir-fikir, why not beli kereta lah. Alright, so saya pun discuss dengan girlfriend saya masa tu. Saya cakap, itulah ada orang mengata lah kita ni dating, naik motor semua kan. So discuss dengan dia, cakap macam mana nak buat. And then discuss cakap, why not kita beli kereta lah, beli kereta. So kalau kita naik kereta tak adalah nampak sangat kan. So masa tu lah kita decide untuk beli kereta. Masa tu just couple je lah, couple boyfriend girlfriend kan. Tak ada ikatan tunang ke apa, tak ada. Sebab saya tak confident saya boleh berkahwin dengan Shirley lah kan. Sebab dia agama Kristian, saya Islam. Lepas tu aku dah lah agama pun tunggal langgang semua kan. Tiba-tiba nak kahwin dengan orang non-Muslim kan. So saya takut family dia tak boleh nak terima. Lepas tu family saya pun takut tak boleh nak terima kan. So that is the barrier lah. Tapi perasaan tu nak. And then saya rasa serasi. Memang bila kita jumpa orang yang apa, ada chemistry dengan kita tu, kita happy lah kan. Okay. And then so kita orang pun bincang-bincang, and then setuju beli kereta lah. Beli kereta tu pun kita orang sanggup share kan. Tapi guna nama saya lah, down payment pun semua tu share, installment tu pun sanggup share lah, konon-kononnya share. Sehati sejiwa kan. So masa nak beli kereta tu, kalau ikut kemampuan saya sebenarnya hanya layak beli kereta second hand macam tu lah. Second hand macam kancil ke apa semua kan. Itu kelayakan saya lah, Viva ke kan. Tapi disebabkan
macam kita orang dah kerja kat universiti kan, kerja kat universiti, pegawai pula kan. Lepas tu alang-alang nak beli kereta, takkanlah nak beli kereta second hand lah, belilah kereta yang elok sikit. So masa tu masa tu Myvi baru keluar lah, Myvi baru keluar. So memang Myvi tu memang cantik lah masa tu kan. Dia punya size apa semua memang cantik lah. Tapi nak order Myvi masa tu memang kena queue lama. Kena tunggu sampai 6 bulan sebab Myvi baru keluar. And then memang orang booking tu terlalu banyak. So kalau nak beli Myvi memang kena tunggu lama lah. Lepas tu saya dah lah nak guna kereta cepat kan. Tak boleh lah nak tunggu lama. Sebab yelah nak bawa girlfriend kan, nak bawa girlfriend nak jalan-jalan apa semua kan. So perlukan kereta yang segera lah. Nak beli kereta second hand tak nak lah pula jatuh lah standard kan. Nak kereta Myvi ke atas. So tanyalah salesman apa kereta yang cepat yang ni kan. So dia kata kalau nak cepat Kenari lah, Kenari kan, belilah Kenari. So saya pun okay, setuju beli Kenari. So Kenari masa tu saya beli yang special edition kot, special edition. You all dengar tak ni cerita saya ni? Ada ke yang menonton ni ke saya cakap seorang-seorang je? Tak ramai pun. Ada ke yang menonton? Cuba komen sikit. So, ke saya cakap seorang-seorang je? Kalau you tengok apa semua, cuba bagi love ke like ke kan. Alright. Kalau tak nak share lah, kalau tak nak share bagi love ke like ke. Muhammad Nazri Amin, naik basikal baru Berzi derap, lambat sikit sampai rumah. Berzi tu apa? Okay. So kepada yang belum follow saya, boleh follow saya punya Facebook page kan. Kalau nak dengar, so saya every morning 7.30 insyaAllah saya cuba live lah, cerita-cerita pasal macam mana saya mula bisnes. Actually saya dulu kerja government tuan-tuan, kerja government. Dan saya alhamdulillah saya berjaya berhenti kerja dan buat bisnes full time. So mungkin siapa-siapa yang bekerja makan gaji and then you nak berniaga, you nak menjadi usahawan, so you boleh follow saya lah. And then saya tak adalah pandai mana, tapi saya boleh share lah pengalaman saya macam mana nak. Sebab ramai orang kat luar sana yang bekerja makan gaji, especially government servant kan, stres kerja apa semua, and then nak berniaga, tapi dia orang tak ada ilmu. Mostly semua tu melingkup. Ingat ke nak berniaga, ingat ke bertambah senang, bertambah susah, hutang keliling pinggang. Betul tak? Betul tak kat sini? Ramai orang yang ada impian nak berhenti kerja, tapi end up business pun tak jadi, modal pun tak ke mana, and then hutang lagi bertambah kan. So saya share pengalaman saya ni, mana tahu you boleh dapatkan pengajaran dan tak perlu buat mistake lah. Sangat jarang seorang pegawai kerajaan boleh berhenti kerja and then buat full time. Saya berhenti kerja tahun 2011 tuan-tuan. 2011 sampailah sekarang saya tak bekerja dengan mana-mana company, so saya bekerja sendiri. Ada tak yang teringin nak berhenti kerja dan run business sendiri? So saya punya passion ke arah tu. So saya selalulah share macam mana you nak start business, apa tips-tips tu semua. So kalau yang belum follow tu boleh follow. Alright. Oh best, idola. Okay. Oh ada yang dengar. Okay. Thank you. Kepada yang nonton tu, kalau sempat tekan share button lah, share ke 10 group kan. Sambil-sambil mendengar tu kan. Kalau siapa yang dah share, komen dan share. Okay, so belilah kereta. Tapi sebenarnya kemampuan saya masa tu kereta second hand je tuan-tuan. Kereta second hand 10,000 ke bawah. So my advice kepada you all, kalau yang baru nak bekerja tu kan, walaupun gaji you 1,500, 2,000 apa semua kan, kalau boleh tak payahlah beli kereta baru kan.
Tak payah. So kalau you mampu pakai motosikal, pakai motosikal je lah. Kalau nak beli kereta juga, belilah second hand, cari kereta yang 10,000 ke bawah kan. So kesilapan saya masa tu adalah saya beli kereta baru. Lepas tu saya beli kereta tu di luar kemampuan saya. Tapi masa tu kalau ikutkan installment kereta tu baru 600 tuan-tuan. Baru 600. Muhammad Nazri, impian saya nak pencen awal, nak buka bisnes sendiri. Sekarang ni pun saya buat sewa kereta. Okay. InsyaAllah boleh. Sekarang ni masih kerja ke ataupun memang full time buat bisnes? Alright. So kesilapan saya adalah, ni pengajaran lah, kalau you all ada adik-adik ke, anak-anak ke apa semua, pesan dekat dia orang, you baru kerja, tak payah nak mengada-ngada, tak payah nak acah-acah beli kereta kan. Kalau boleh pakai motosikal je lah kan. Kalau tak reti motosikal, nak pakai kereta, carilah kereta second hand kan. Kereta yang bawah 10,000 kan. Sebab masa tu saya tak ada ilmu tuan-tuan. Tak ada ilmu, tak ada orang advice dah. Dengar pula advice daripada orang yang salah. Masa saya nak beli kereta tu, saya tanyalah kawan-kawan. Tanya kawan-kawan, kereta apa yang sesuai nak beli kereta kan. So sebenarnya saya nak beli kancil je. Sebab kancil kecil, boleh jalan semua. Tapi bila tanya kawan-kawan, minta advice dekat orang yang salah, so apa yang berlaku adalah kawan-kawan akan advice, apalah Wahid, kau ni kan pensyarah, takkanlah nak beli kancil apa semua, jatuhlah standard kan. So tengok, kita bertanya dekat orang yang salah, bukan nak salah dekat dia orang tu, kita lah yang salah pergi tanya dekat orang yang salah kan. So pengaruh kawan, tanya orang. So kawan-kawan cakap, apalah Wahid, kau ni tinggi kan. Saya tinggi tinggi. Saya punya tinggi 175. And then kau ni tinggi Wahid, kau pakai kancil memang tak matching lah, tak ngam lah, memang tak ngam dengan kau kan. Memang jatuh standard kau. Masa tu masih bujang kan. So you all pun pernah muda, so mesti you ada perasaan macam tu kan. Baru lepas habis belajar, and then baru dapat kerja pula pegawai apa semua kan. So you nak membina you punya personal branding tu lah kan. So macam saya lah beranggapan, kalau aku ni dah kerja kat universiti apa semua kan. So kalau pakai kancil jatuh lah standard kan. So at least pakailah kereta yang elok sikit. Masa tu saya nak beli Myvi, tapi Myvi susah nak dapat stok. So saya beli Kenari pula saya beli Kenari yang special edition, yang mahal, yang paling mahal sekali. Special edition ni maksudnya kereta tu dia ada skirting dia ada sport rim dia. Lepas tu dalam tu dia punya seat tu cantik sikit apa semua. So harga kereta tu lebih mahal daripada harga biasa. So bila harga tu lebih mahal, lepas tu down payment pula saya letak down payment yang rendah. So installment tu tinggi lah. Alright. Sekarang saya masih bekerja makan gaji. So dekat sini ada tak yang nak berhenti kerja, yang nak jadi usahawan full time, yang nak ada freedom? Ada tak? Cuba komen. Saya rasa semua orang nak benda tu. So daripada saya punya story ni, maybe you boleh belajar apa mistake-mistake yang saya buat lah along the way. Saya nak berhijrah menjadi usahawan lah. So actually banyak mistake yang saya buat. So saya harap you belajar something lah. Alright. Tapi kalau yang dah buat mistake tu tak apalah. Okay, so benda dah jadi. So saya beli kereta kan. So kereta tu saya bayar down payment dalam 2,000. So itu pun saya share dengan saya punya girlfriend lah. So saya 1,000, dia 1,000, bayar. Lepas tu dalam 2 minggu kita dapatlah kereta tu kan. Dapat kereta. So dapatlah saya dating dengan girlfriend saya ke hulu, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. Dapatlah jalan apa semua. And then alhamdulillah tak adalah orang mengata lagi. Lepas tu satu hari tu, masa saya bawa girlfriend saya ni jalan-jalan apa semua, saya terjumpa aunty kepada saya punya girlfriend ni. Sebab girlfriend saya ni dia orang Sarawak. So dekat Bintulu tu dia memang ada aunty, pakcik-pakcik, makcik-makcik apa semua kan. So satu hari tu kita orang jalan-jalan dekat Bintulu, dekat taman kan, bawa kereta lah.
And then terjumpa aunty kepada girlfriend saya ni. And then kita berhenti. And then aunty saya cakap lah, ni mak pada girlfriend ni saya ni sakit sebenarnya. Masa tu tak ada WhatsApp apa semua kan. So baru dapat berita mak dia tu sakit. And then saya punya girlfriend ni risau lah apa semua. So saya sebagai boyfriend, tak apa, don't worry, kita pergi. Saya hantar dia pergi melawat mak dia lah. So daripada Bintulu pergi ke rumah dia lah kan. Niat tu just nak hantar girlfriend saya ni, girlfriend kesayangan saya ni pergi tengok mak dia lah kan. So drive lah daripada Bintulu ke Betong. Jarak dia dalam 500-600 km kan. Alright. Rashidan, sambung laju sikit. Laju Okay. Saya memang ada mimpian nak buat bisnes. Ni pun niat hati nak tambah kereta lagi untuk buat sewa. Agak-agak loan bank lepas ke. Dia kena tengok tuan. Boleh. Dia kena tengok lah you punya profile apa semua. Okay. So bawa lah girlfriend saya ni pergi ke rumah dia Nenek Melawat. So niat tu nak pergi ziarah kan. Lepas tu sampai je dekat rumah girlfriend saya kena kepung tuan-tuan. Saya kena kepung dengan family dia. Kau tahulah, kau main bercinta dengan orang Sarawak. Orang Sarawak kan kalau dia tak puas hati dengan kau, dia potong kepala. So saya masa tu dah cuak kan. Lepas tu family dia kepung saya kan. Lepas tu datuk dia datang. Saya fikir masa nak pergi tu kawan saya dah pesan dah, kalau kau pergi Wahid, hati-hati. Kalau dia tak suka dengan kau, memang dia potong kepala kau kan. Ya kan? So saya dah kena kepung dengan family ni kan. Nak tahu tak apa yang berlaku? Saya kena kepung dengan family girlfriend saya. Masa tu family girlfriend saya dia orang tak tahu pun saya ni berkapal dengan dia orang punya kira anak dara dia orang kan. Dia orang tak tahu sebab saya nak declare pun tak confident lah. Family dia boleh terima ke tidak. Alright. Okay. Ada tak yang nak tahu? So kalau siapa nak tahu, please share video ni ke 10 group supaya orang lain boleh belajar jugalah. Okay. So masa sampai dekat rumah dia tu, family dia semua datang. Terkejut lah, tiba-tiba girlfriend saya ni bawa lelaki datang rumah kan. Kalau you tak pernah berkapal, tiba-tiba bawa lelaki datang rumah, of course lah family you pelik kan. Saya pun masa tu niat tu just bawa dia nak jumpa mak dia je lah. Lepas tu kena kepung semua. Dan datuk dia datang. Dia tanya, Cu, dia panggil saya cucu lah. Cucu ni betul-betul ke nak dengan dia punya cucu? So saya pun nak kata apa, kalau aku cakap aku tak nak kan memang kena potong kepala kan. Saya nak, saya suka dekat dia cucu kan. Kalau dia kata kalau cucu suka dengan dia punya cucu, so jangan main-main lah. Kena kahwin cepat-cepat lah. Memang nak kahwin, Akid memang nak kahwin, tapi saya takut saya tak diterima lah. Sebab saya ni Islam, dia orang ni Kristian. So saya takut tak diterima kan. So Datuk dia cakap tak apa, boleh. Kalau betul-betul suka, kahwin je. Tak payah nak main-main pun semua kan. So dekat situ saya dapat green light lah daripada datuk dia. Datuk kepada girlfriend saya, Alhamdulillah, ya Allah kata kan. Tu mungkin jodoh saya lah, dipermudahkan. Lepas tu bila saya dapat green light daripada datuk pada girlfriend saya, niat tu masa tu bukannya nak datang meminang ke nak merisik apa semua kan. Niat tu nak tolong, nak hantar girlfriend saya ni nak jumpa mak dia je. Tapi entah macam mana rezeki saya, jodoh saya kan. So datuk dia bagi green light. So bila datuk dia bagi green light, so family bawah dia tu terpaksa terima lah kan. So dia kata kalau nak kahwin buat cepat-cepat, jangan main-main, jangan tunggu lama-lama kan. Macam girlfriend saya ni antara kira macam cucu kesayangan lah family dia. Sebab girlfriend saya ni Puan Shirley ni antara anak yang paling cerdik, anak yang paling pandai. So dalam family dia tu, dia antara yang masuk universiti, belajar tinggi, kerja bagus kan. So of course lah family dia sayang dia kan. So
So dekat sebelah perempuan, alhamdulillah green light, clear, settle kan. Sekarang ni masalah dekat family saya lah pula. Masalah dekat family saya. So adakah family saya boleh terima saya nak kahwin dengan orang yang bukan Islam? Kalau dia convert pun, adakah family saya boleh terima? So nak tahu tak apa respon family saya? Ada tak yang nak tahu? So saya saja je kan nak bagi you komen kan. Ada tak yang nak tahu apakah respon family saya bila saya cakap saya nak kahwin dengan seorang gadis yang bukan Islam? Ini mungkin tak ramai lah yang ada experience benda ni kan. So saya ada experience benda tu. Alright. Ada tak yang nak tahu? Ni pengalaman lah. Pengalaman kahwin dengan orang yang bukan Islam, non-Muslim. Cuba komen sikit. Alright. So saya pun, saya call lah masa tu. Mak saya dah tak ada. Mak saya dah meninggal. Mak saya meninggal masa saya buat master lagi. Tahun 2003 macam tu lah dia meninggal kan. So masa tu tahun 2005 lah. 2005 saya call ayah saya lah. Saya call ayah saya. Saya cakap, ayah, saya ada kenal seorang perempuan ni. So saya suka dia. Family dia pun okey, tak ada masalah. Masalahnya dia bukan Islam. Dia orang Kristian. So boleh ke saya kahwin dengan dia? So ayah saya pun tak ada cakap apa. Dia cakap, kadang-kadang orang bukan Islam ni lebih baik lagi daripada orang Islam. So ayah saya sendiri cakap macam tu kan. Ayah saya sendiri cakap ni. Dia kata, kadang-kadang orang bukan Islam ni lebih baik lagi daripada orang Islam. So macam mana ayah? Kalau dah jodoh kau kahwin je lah. Kan dah tu jodoh kau suka kan, kau kahwin je lah. So dekat situ alhamdulillah ayah saya pun bagi green light. So saya syukur gila lah. Syukur gila jodoh saya tu dipermudahkan. Setengah orang macam nak kahwin susah, apa family menentang apa semua. Tapi saya tak tahulah, memang jodoh saya. Saya kenal girlfriend saya tu bulan 4 2005. Bulan 8 kita kerja sama-sama. And then bulan 11 kita bertunang. Bulan 12 kita kahwin. Sekejap je tuan-tuan. Sekejap je. Tak sempat pun nak bercinta kan. Tak sempat pun nak ni. Tapi orang kata jodoh lah. Dan alhamdulillah saya dah berkahwin daripada tahun 2005 sampai sekarang. Girlfriend saya tu masih lagi jadi isteri saya lah. Dan kita orang ada 2 orang anak lah. That is the story lah. Alhamdulillah saya syukur. Dan isteri saya sangat support saya. And then kita sama-sama berhenti kerja dan buat bisnes sampai sekarang tuan-tuan. Alright. So settle lah cerita bab isteri saya tu kan. So sekarang ni saya nak cerita macam mana kita boleh start buat bisnes kereta sewa. So bila saya cerita ni, you faham lah apa benda yang saya hadapi, apa isu yang saya ni, kenapa dia jadi macam tu kan. Boleh tak saya sambung lagi? Saya duduk je lah, penat berdiri kan. So yang baru menonton tu boleh tak share ke 10 group kan, supaya orang lain pun boleh belajar something daripada story ni. Thank you pada menonton. Dah ada 80 orang kan. Yang pasal loan tu kan, loan saya memang ada impian nak buat bisnes. Ni niat hati nak tambah kereta lagi untuk buat kereta sewa. Agak-agak bank loan lepas lah. So actually untuk you apply loan, saya jawab dulu soalan ni yang Muhammad Khairun Hafizan kan. So kalau you nak apply loan, dia punya cara dia adalah segala income you tu you kena masukkan dalam you punya dia ada 2 lah. Satu personal current account, satu lagi business current account. So kalau you masih bekerja makan gaji, maknanya you ada slip gaji, you ada KWSP, you tak ada business lagi, you tak ada company lagi, so you boleh buka personal current account. So segala duit business tu you masukkan dalam personal current account. And then duit gaji tu pun you masuk ke sana. So semakin tinggi you punya duit masuk dalam you punya personal current account tu, so every month you akan dapat statement. So penyata akaun semasa. So you download benda tu, and then you kena tunggu selama 6 bulan. So every month, let's say lah you duit masuk, duit sewa kereta apa semua, gaji pun semua you masuk kat situ. Let's say lah every month duit masuk dalam akaun tu 10,000. And then katakan gaji you dekat tempat you kerja contohnya 3,000 kan. So you ada kerja, gaji 3,000. Lepas tu gaji you tu you masuk lah dekat dalam personal current account tu. You buat kereta sewa ke apa, berniaga apa semua, you masuk dekat personal current account tu.
So bila you nak apply loan, kadang-kadang you punya komitmen tu dah tinggi. Mungkin you dah ada kereta, you dah ada rumah, you dah ada hutang semua. So bila you apply loan pakai gaji you, memang susah nak lepas. So apa yang you buat adalah you pergi bawa you punya statement current account ni, you bawa. Kalau sebulan you punya duit masuk tu dalam 10,000, 10,000 maknanya bank akan kira 10% pada situ. So maknanya 10,000 kali dengan 10 maknanya RM1,000 lah. So RM1,000 so bank akan kira macam ni, gaji you RM3,000. So kalau you nak beli, panjang kuku aku ni. Gaji you RM3,000, lepas tu kalau ikutkan gaji you tu memang dah memang parah hidung lah. Nak apply loan pun dah tak boleh, komitmen you tinggi. So apa yang berlaku adalah bank akan anggap you ada extra income RM1,000. So RM1,000 ni 3,000 campur RM1,000 maknanya dia anggap you ada income RM4,000. RM4,000 maknanya you boleh lah beli kereta lagi. Kalau extra RM1,000 maknanya you boleh lah beli 2 kereta apa semua kan. And then bank pula, bila you beli kereta, tambah kereta, you tambah aset dan you bayar elok, and then bank akan bagi lagi loan. And then make sure apa saja yang you beli tu mesti aset yang generate duit. Jangan you beli buat loan and then you buat renovation rumah, benda yang tak generate duit. Jangan. You buat loan, beli benda yang generate duit. Contohnya you beli kereta, you sewakan kan. Ataupun you beli rumah, you sewakan. Apa saja yang boleh generate duit. Jangan you pergi dapat loan, pergi melancong, perhabis, apa semua benda-benda tak faedah kan. Ataupun you dapat loan, you start business. Tu very dangerous lah. So sebab business ni dia punya pantang larang, jangan mula business dengan buat loan. Jangan mula business dengan buat loan. Kalau you baru nak start business, you start dengan modal yang you simpan. Kalau you ada RM1,000 ke RM2,000 pun tak ada masalah. Macam saya start bisnes sewa pun, saya start dengan modal RM3,000. Saya tak buat loan tuan-tuan. Saya pinjam isi saya pinjam kawan saya, adalah sikit lah. Saya buat loan RM1,000 lah. Saya withdraw cash lah. Tapi itu saya bayar lah. Tak ada. Kalau you nak start bisnes, jangan start bisnes modal lebih pada RM5,000. Jangan. Sebab kenapa? Yelah, you baru nak start, you tak ada pengalaman, you tak tahu sepak terajang bisnes tu semua kan. So kalau rugi pun, kalau RM5,000 tu you boleh bangkit balik lah. Banyak orang dia buat mistake, dia tak tahu apa-apa, dia pergi buat loan RM10,000, RM20,000, RM100,000 apa semua, buat loan konon-kononnya nak buat bisnes. So modal besar, untung besar, tapi dia tak ada pengalaman. Bila tak ada pengalaman, apa yang berlaku? Bisnes tu tak ke mana, duit tak ke mana, lala dia kena tanggung. Itu yang banyak berlaku, betul tak? Alright. So that is the strategy lah. And then kalau you masih makan gaji, you guna teknik tu je. Actually saya ada tulis buku lah, buku Rasa Senang Mendapat Pinjaman. Tapi buku tu saya rasa dah tak jual. Cuma buku tu saya dah convert jadi dalam bentuk e-book. Bukan nak promote apa semua, dah convert dan saya dah ada tambah sikit. Rasa Senang Mendapat Pinjaman. You boleh pergi dekat saya punya blog wahyabdulrashid.com. Dekat situ adalah macam kalau you nak belilah yang version e-book RM50 je, RM50. So you boleh baca. So daripada e-book tu saya tulis macam mana saya dapat loan 1 juta. 1 juta kan. So you boleh tengok so, macam mana saya guna current account, macam mana saya manipulate current account tu. Alright. So adakah saya menjawab soalan Khairun Hafizan? Saya harap saya dah jawab. Okay. So sambung cerita tadi lah, macam mana saya start bisnes sewa. Macam mana saya start? So saya cakap tadi, masa awal-awal saya start kerja tu, saya bermula dengan hutang tuan-tuan. Saya beli motor, saya beli kereta semua kan. So nampak benda tu kecil je, tapi impact dia sangat besar tuan-tuan. Okay. And then bulan 11 saya bertunang, and then bulan 12 kita orang kahwin lah. Kahwin pun buat simple-simple je tuan-tuan. Tak adalah buat wedding sampai RM20,000, RM30,000. Kau baru kerja kan. And then saya pula bukannya orang kaya. Isteri saya pun bukannya family kaya. So kita orang memang tak ada duit ni. Kita orang pun baru kerja. So sepatutnya kalau nak kahwin tu kau buat akad nikah biasa je lah. Tapi
itulah budaya saya lah. Budaya kita ni suka mendengar cakap orang. Thank you pada menonton, thank you pada yang share. Adakah video ni memberi manfaat? Adakah you belajar something daripada video ni, daripada story ni kan? Alright. So kesilapan saya adalah suka mendengar nasihat orang, suka mendengar cakap orang. So bila nak kahwin tu, sepatutnya saya hanya, kau baru kerja kan, and then kau buat biasa-biasa dah lah. Kau buat akad nikah, panggil adik-adik sikit-sikit dah lah kan. Tapi macam mana nak cakap kita ni macam orang Melayu kan. Orang Melayu apa, adat lah semua kan. Kau nak kahwin kan, buatlah kenduri sikit. Apa ni kan, kau ni dah kerja bagus apa semua kan. Kerja ala-ala pensyarah, acah-acah pensyarah kan. Buatlah kenduri sikit kan. Tak glamour lah, jatuh lah standard apa semua. Takkanlah nak kahwin biasa je kan. So sebenarnya kita jangan dengar cakap orang. Kita fikir apa yang kita mampu, apa yang kita boleh, kita buat je ikut kemampuan kita. Tak payah. Kalau kereta tu orang cakap lah, apa ni beli kereta kancil, ataupun orang mengata you kan, pakai kereta buruk, pakai kereta second hand, biar je. Orang boleh cakap apa saja, tapi yang menanggung tu you. Saya pun bodoh juga pergi dengar cakap orang kan. Dengar cakap orang, beli kereta yang mahal. Lepas tu bila nak kahwin, sepatutnya saya just akad nikah je. Macam family sebelah isteri saya pun tak adalah nak suruh buat kenduri besar-besar. Sebab dia tahu kita orang baru kerja kan. Simple je. Tapi macam Melayu lah, bahagian isteri saya ni Iban, dia tak kisah pun kau nak buat kenduri kan. Simple pun tak apa. Tapi Melayu ni lah, adat Melayu kan. So buatlah kenduri sikit kan. So pompang. So kita pun buatlah kenduri sikit, kecil je. Kita buat macam buat kenduri sikit dekat kita orang kahwin dekat dalam universiti tuan-tuan. Tak ada sewa dewan apa semua. Kita kahwin dekat dalam universiti tu, dia ada macam pusat Islam. So pusat Islam ni dua tingkat. Tingkat atas tu adalah tempat semayang lah. Tingkat bawah tu dia macam dewan lah. So kita kahwin kat situ, tak payah bayar sewa apa semua. And then masak pun dalam tu. Cuma saya kena beli lembu seekor, ayam sikit, sayur sikit, buat kenduri sikit lah. Panggil student dalam tu, panggil family sebelah isteri saya, panggil family sebelah saya kan. Family sebelah saya lagi lah. Kena datang daripada Semenanjung ke Sarawak lah, datang untuk wedding kan. So semua belanja tu saya dengan isteri saya lah yang keluar kan. Macam family saya daripada Semenanjung tu, saya beli tiket flight, datang duduk rumah saya, and then saya sponsor semua lah. Macam lembu pun saya keluar duit, kongsi lah dengan isteri saya. Ayam pun semua kongsi, apa saja kita kongsi. Tapi sebenarnya gaji kita orang tak besar tuan-tuan, gaji kita orang kecil. So apa yang berlaku adalah saya start berhutang. So masa tu saya dah ada kad kredit Ion Bank, M Bank. The moment you ada kad kredit je, and then the moment you ada kerja je, bila you nak apply kad kredit lagi senang. So saya pun apply lah kad kredit kan. Dapat kad kredit Citibank RM4,000. Apply. Saya ada, masa tu saya ada 4 kad kredit lah. Saya ada Ion Bank, saya ada M Bank, saya ada Citibank, satu lagi Maybank. Saya ada 4 kad kredit masa tu. Sebab the moment you ada kad kredit je, you nak apply kad kredit baru senang je tuan-tuan. Senang gila. Alright. Cina pun sama bro. Sama lah, Melayu Cina sama kan. So itu saya itu kesalahan saya lah, kesilapan saya sendiri tuan-tuan. Saya tak mengata orang lain pun semua. That is my mistake lah. Dengar cakap orang kan. So kalau you ada kawan-kawan ke, you ada adik-beradik ke, ada anak apa semua, you advise dia tak payahlah buang duit nak kahwin, buat event besar-besar. Kecuali lah korang ni memang anak orang kaya. Kau anak kaya bolehlah, nak datuk ke memang anak jutawan bolehlah buat event besar-besar. Tapi kalau kita ni orang biasa, rakyat marhim biasa, kau buat simple je lah. Tak payah nak buang duit. Kalau nak beli kereta pun beli kereta second hand je. Kalau nak kahwin pun buat biasa-biasa je. Tak payah nak ni. Yang penting tu selepas kahwin tu. Kalau kau kahwin buat besar-besar, habis berpuluh-puluh ribu, lepas tu cerai, tak guna juga. Yang penting selepas perkahwinan tu, orang boleh cakap apa saja. Lepas tu nak menanggungnya kita, betul tak? Orang cakap buatlah kahwin pun semua. Lepas tu habis kahwin aku yang kena menanggung kan. So masa nak kahwin tu, so saya start tambah hutang. So saya ada kad kredit. So dapat kad kredit, withdraw cash apa semua kan. So
kira macam saya dah ada motor, saya dah ada kereta, saya ada kad kredit. Wife saya masa tu tak ada kad kredit lagi. Tak ada kad kredit lagi. Saya memang tak bagi dia ada kad kredit. Saya takut nanti efek kepada dia lah. Kalau nak jahanam, biar saya seorang jahanam. Sayang isteri kan. Kalau nak bankrupt, biar saya seorang bankrupt. Isteri saya jangan usik lah. Alright. Yang penting kita happy, tak payah dengar orang cakap. Yang penting kalau ada duit, kita buatlah besar-besar. Kita bikin simple je. Betul Lim Hao Bo, betul. So tak payah nak dengar cakap orang boleh cakap apa saja. Yang penting kita happy. Yang penting dah kahwin tu kan, kita happy apa semua. Ini kahwin tak guna juga kalau buat event besar-besar, lepas tu you bergaduh dengan isteri apa semua. So selepas kita orang kahwin tu, so dekat situlah disaster berlaku lah. Masalah kewangan berlaku. So apa yang berlaku adalah gaji kita orang tu tak cukup lah. Gaji tak cukup. So bila you kahwin and then you dapat gaji, and then gaji tu habis bayar hutang saja, you tahu apa berlaku? You akan bergaduh dengan isteri you. You akan bergaduh. Isteri you beli lebih sikit, you marah dia. Belanja bodoh-bodoh lah. Sebab kebanyakan masalah rumah tangga adalah masalah kewangan, tuan-tuan. Masalah kewangan, masalah duit. Bukannya masalah apa pun. So macam saya sebagai seorang suami kan, isteri saya ni bukannya belanja apa sangat, tapi kalau saya tengok dia beli benda yang tak berfaedah, saya akan marah lah. Saya akan marah, kenapa kau beli benda ni kan? Kita dah lah tak ada duit. So benda tu dah jadi pergaduhan. So everyday bergaduh. Padahal sebelum kahwin tu memang bercinta gila lah. Cinta, sayang pun semua kan. Lepas kahwin je, sikit-sikit bergaduh apa semua. So punca dia masalah kewangan je lah, tuan-tuan. Masalah kewangan. Ada tak yang ada masalah tu kan? Ada masalah. So kita bab duit ni memang sangat sensitif kan. Sangat sensitif. So memang sampai satu tahap macam gaji tu dapat duit je, tuan. Dapat duit je, bayar kereta, bayar motor, bayar kad kredit pun semua, duit gone. Dapat duit, gaji 2 minggu gone. 2 minggu lagi kau ikat perut lah nak tu kan. So bila duit tak cukup, yelah, hutang, duit semua bayar hutang je kan. Bila duit tak cukup, and then you memang tak ada income lain, you memang kerja makan gaji, tuan-tuan. You kerja makan gaji, you nak buat apa? You nak berniaga tak boleh kan. So apa yang saya buat? Ada tak nak tahu macam mana saya selesaikan masalah? Macam mana saya selesaikan masalah tu? Cuba komen sikit. Thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni kan. Ramai dah 100 lebih lah yang tengok kan. So masa tu mungkin ramai orang cuba buat benda ni. So macam mana saya selesaikan masalah tu? Okay, so saya ingat bila saya ada masalah kewangan, the only way untuk saya selesaikan masalah tu adalah dengan work harder, bekerja lebih kuat lagi. So work harder maksudnya saya kerja government, saya kerja kat universiti. So the only way untuk saya selesaikan masalah kewangan saya tu adalah dengan bekerja lebih kuat lagi. Yelah, kau kerja dekat universiti kan. So kalau kau kerja kuat lagi, kau naik pangkat, naik gaji kan, apa semua kan. So saya work hard, kerja gila-gila. So dengan harapan mungkin saya nak dapat naik pangkat, dapat naik gaji apa semua kan. And then bila saya work hard tu, maknanya saya apa saja kerja saya buat. Kalau kerja tu bukan kerja saya pun saya buat. So saya give extra kan. Kalau macam pergi kena outstation, saya pergi. Bila pergi outstation tu dapatlah allowance lodging, dapat allowance makan apa semua. So dapatlah tambah income. Tak banyak lah, sekali pergi dapat RM100 macam tu kan. So tambah extra income. That is solution yang saya nampak. Work harder. Alright, yeah, you are right. Okay, work harder. Tapi sebenarnya benda tu tak selesaikan masalah saya. Nak tahu apa masalah dia? So ramai orang ingat ada masalah kewangan, the only way untuk kita selesaikan masalah tu adalah kita work harder. So bila saya work harder, dia timbul masalah lain pula, tuan-tuan. Masalah dia adalah dekat tempat kerja tu kita pun ada kawan-kawan yang kerja juga. And bila tiba-tiba kita bekerja macam poyo, rajin gila Wahid ni kan. So bila kita terlalu outstanding, bila kita terlalu macam workaholic, so
kawan-kawan kita ni yang tak boleh nak catch up kita, so dia akan cemburu. Macam dia orang ni rasa macam loser lah. Dia macam Wahid ni kerja gila-gila. Lepas tu yang bos tu duk puji kita kan, tengok Wahid tu, Wahid kerja bagus, Wahid buat ni, Wahid buat. So bos puji kita. So apa yang berlaku adalah kawan-kawan yang sekerja dengan kita tu, dia rasa cemburu, dia rasa macam yelah, dia orang ni macam aku tak kerja ke. So dekat situ berlakulah dendam kan. Okay, so berlakulah dendam macam dekat tempat kerja kan. So berlakulah tikam belakang apa semua kan. So sampai satu tahap saya tak tahulah, saya ada few case, ada orang report apa semua kan. Ada orang report yang membuatkan saya down. Ada satu case tu yang betul-betul saya bengang. Ada orang report saya makan rasuah. Kes dia simple je. Macam universiti ni dia nak kena buat renovation. So dia orang nak renovate makmal. So masa tu makmal dekat universiti tu makmal lama. So dia orang nak tukar lah perabot baru semua. So salah satu perabot yang dia nak tukar adalah kerusi makmal. Kerusi makmal masa tu masih pakai kerusi lama, kerusi kayu kan. So dia macam kalau boleh dia nak tukar yang kerusi yang modern sikit lah, yang besi. Kalau kerusi kayu ni kalau makmal tu terbakar, dia risiko lah. Lepas tu banyak kerusi pun dah rosak kan. So saya diberi tanggungjawab untuk cuba dapatkan sebuah harga kerusi makmal. So saya pun tak tahu apa-apa. Okay, bolehlah saya buat kan. So rupa-rupanya bila dalam universiti ni, kalau you nak beli perabot, you tak boleh pergi minta quotation suka-suka hati. You kena dapatkan quotation daripada kontraktor berpusat. So kontraktor yang berdaftar saja yang boleh bagi quotation. So saya pun minta lah few company yang berdaftar untuk bagi sebuah harga. So saya dapatlah sebuah harga. And then daripada situ saya pilih lah kontraktor yang boleh bagi kerusi makmal ikut spek yang universiti nak kan. So saya pilih. And then harga kerusi tu mahal jugalah. Dalam 200 lebih lah. Satu kerusi tu 200 lebih. So saya dapat harga tu kan. Then saya kira lah berapa apa semua. Dan saya propose kat universiti, ni kita beli kerusi ni kan. So total amount tu dalam 200,000 lebih lah nak tukar semua kerusi makmal kan. So bila sampai dekat saya punya bos, so apa yang berlaku adalah bos saya ni, dia tengok macam harga tu pelik, mahal kan. And then dia pergilah compare harga kerusi tu dekat kedai perabot biasa. So kalau compare dekat kedai perabot biasa, memang harga kerusi tu murah separuh lah. So dekat situ nampak beza harga jauh gila. So dekat situlah timbulnya fitnah, mengatakan saya makan rasuah. Ni mesti Wahid berbakat dengan company perabot ni, mesti Wahid nak makan something lah kan. So saya pun tak tahu apa-apa. Dia orang meeting semua. Lepas tu sampailah adalah saya dengar bunyi-bunyi macam tu, tapi dah kau tak terlibat apa kan. Saya tak pedulilah. Aku tak buat benda tu, aku just buat donor lah, buat tak tahu lah. Lepas tu sampailah satu tahap, isi saya balik office, kira macam dia sedih lah. Dia sedih cakap dalam meeting saya kena hentam, dikata makan rasuah, ada pakat apa semua. So inilah bos saya pun bodoh juga kan. Kalau kau nak cakap, kau cakap lah depan aku. Kau minta lah aku explain kan. Tak payahlah kau nak pergi canang kat dalam meeting. Lepas tu bila wife saya ada dalam tu, diberitahu saya tak ada apa semua, dan jadi malulah kan. You bayangkan, you suami isteri bekerja dekat tempat yang sama, and then you tak ada dalam meeting tu. And then wife saya tak ada dalam meeting tu, cuma dia punya bos ada dalam meeting tu. And then bos dia tu sampai dekat isteri saya. So bos saya cakap, apa ni Wahid makan rasuah apa semua kan. Kau rasa bodoh ke? Bodoh kan. So isteri saya balik rumah bergaduh lah kita orang. Apa ni abang ni makan rasuah apa semua kan. Ini makan rasuah apa benda je, aku tak ada terlibat apa-apa kan. So kalau you sebagai bos, you kena jadi bos yang cerdik lah. Kalau jadi apa-apa, you tanya dulu staff you kan, betul ke tidak. Ini kau sembang dekat dalam meeting, and then kau sebarkan benda tu, and then benda tu dah jadi fitnah, and then tersebar pula kat universiti, dah saya pula kena fitnah makan rasuah apa semua kan. So aku dah malu semua. So dekat situ, bila saya fikir, aku ni kerja gila-gila untuk universiti, aku bagi extra value kan, aku bagi extra. Tapi makin banyak kerja yang saya buat, makin banyak masalah yang datang. So itu salah satulah salah satu benda lah. Alright, salah satu benda
yang membuatkan celaka betul lah kerja, sorry lah bulan-bulan puasa mencarut kan. So saya rasa macam no point lah aku kerja gila-gila. Memanglah dapat sikit allowance sikit kan, tapi macam not worth it lah, not worth it. Orang tikam belakang, orang buat fitnah, orang mengata kita apa semua. So budaya tu macam tak best lah, budaya tu tak best. Alright. So bila terkena macam tu, memang kalau you kena jadi macam saya, what you feel. So of course lah you down kan, you down. You bekerja ikhlas, nak bantu universiti, you tak terlibat pun dengan rasuah apa semua. Tiba-tiba orang buat fitnah, kata you makan rasuah, of course lah you akan down kan. So saya pun down, and then dekat situlah saya start, buat apa aku nak buat kerja gila-gila kat universiti kan. Aku just buat kerja aku dah lah, cukup kan. So dekat situlah saya start slow down kerja-kerja universiti. So saya hanya buat kerja yang saya perlu buat je. Kalau kerja yang saya tak perlu buat, saya tak buat lah kan. Alright. And then bila saya dah kurangkan kerja-kerja kat universiti tu, saya ada banyak masa free lah. Dulu saya kerja pagi malam kan. Sebab kira nak tunjukkan kita ni rajin bekerja lah kan. Saya memang workaholic. Kerja pagi malam. Masa tu anak tak ada lagi tuan-tuan. Anak tak ada lagi. So kerja pagi malam. Bila saya dah kena fitnah tu semua, then saya pun down apa semua. Dan saya just buat kerja apa yang patut buat kerja je. So kalau saya kena mengajar, saya mengajar je. Kalau kau nak suruh aku buat benda lain-lain tu, kalau benda tu tak perlu, saya tak buat. Alright. So far you all masih follow lagi ke? Masih follow lagi ke saya punya story ni? Ke saya seorang-seorang je cakap? Kalau masih follow lagi, cuba bagi love, like. Nak saya sambung ke? Nak saya sambung? Thank you pada menonton, thank you pada yang share video ni kan. Alright. Lepas tu bila saya dah slow down, memang saya ada banyak masa free lah. Banyak masa free. Tapi masalah kewangan saya masih tak settle lagi. Gaji saya tak cukup semua kan. Masih tak settle lagi. So saya mencari macam mana aku nak settle masalah kewangan aku ni. So gaji je, bayar tu bayar ni habis. Gaji je, bayar tu bayar ni habis. You boleh bayang tak macam mana keadaan masa tu kan. Aku dah lah kerja bagus. Kerja ala-ala pensyarah, acah-acah pensyarah, tapi duit tak ada. Nak bagi duit kat ayah pun tak ada. Ni baru kahwin kan. So saya rasa sangat frust lah. Memalukan gila. Kerja dah bagus, tapi macam kalau nak dibandingkan aku dengan orang miskin tu, aku lebih miskin daripada orang miskin. You gaji 2,000. Contoh you gaji 2,000 kan. Bayar ni balance dekat you tinggal RM100. And then you nak kena survive lagi 2 minggu. Macam mana nak buat? So apa yang berlaku adalah every month saya akan guna kad kredit. Isi minyak pakai kad kredit, beli barang dapur pakai kad kredit. So wife saya daripada tak ada kad kredit, dia dah start ada kad kredit. So dulu saya ada 4 kad kredit. Saya pun dah tak boleh nak bayar saya punya kad kredit. Wife saya pula apply kad kredit. So daripada 1 kad kredit jadi 2, jadi 3, jadi 4. So sekarang ni kita orang ada 8 kad kredit. 8 kad kredit. Cerdik ke cerdik? Cerdik kan? You bayang. And then total hutang kad kredit tu RM40,000 tuan-tuan. RM40,000. RM40,000. So itu lah. Kalau RM40,000 kali dengan 5%, maknanya RM40,000 kali dengan 5% berapa tuan-tuan? RM2,000 kan. So maknanya minimum saya kena bayar kad kredit tu RM2,000. Lepas tu macam mana kad kredit nak habis? Bayar je aku guna. So hutang tu memang dapat gaji bayar hutang je. Gaji kita orang masa tu dalam RM2,000 lebih lah, ada naik sikit kan, RM2,000 lebih kan. So dapat gaji bayar hutang. Bayar kereta lagi pun semua. So tak cukup. And then saya dah cuba bekerja lebih kuat lagi dekat universiti, tapi bukannya selesai masalah, tambah masalah lagi kan. Okay. So macam mana nak settle masalah tu? Ada tak yang ada masalah macam tu? Saya rasa ramai yang ada masalah tu. And then satu lagi, and then bila dah jadi masalah macam tu, saya pun masa tu saya tak ada insurans apa tu tuan. Saya tak ada insurans. So ada satu kali tu kawan saya ni nama dia Dr. Wong Sinking. Saya ingat dah meninggal lah dia. So dia kena cancer tuan-tuan. Lepas tu tapi
dia punya girlfriend tu adalah agent insurans. So masa dia kena cancer tu dia dah beli insurans. So bila dia kena cancer je, insurans bayar semua kan. So saya pun risau kan. Aku dah masa tu saya risau okok kan. Saya pun risau, kalau aku kena cancer ni, mampus lah aku kan. So saya pun beli insurans lah. Beli insurans. So masa tu insurans murah je. Saya RM100, wife saya RM100. Lepas tu macam insurans ni biasa kita beli burn lah kan, sebab dia protection je. Tapi saya tu masa tu bodoh. Saya rasa aku bayar bulan-bulan ni, kalau boleh aku nak lah ada saving kan. So saya pun contact saya punya agent insurans, boleh tak aku bayar insurans ni, aku nak ada macam investment. So saya punya agent insurans pun boleh. So dia bagilah proposal pun semua. So saya bayar RM150. Kalau saya bayar certain amount, dalam masa 20 tahun saya akan dapat return lah, macam investment lah. So pun tengok, aku bayar every month RM150, and then nanti selepas 20 tahun aku dapat RM20,000 macam tu lah kan, RM20,000 kan. So saya pun subscribe yang that one lah. Wife saya pun sama. And then insurans tu kita bayar pakai kad kredit. So dah lah gaji tak cukup, lepas tu pakai kad kredit lagi. So bila tak tu kad kredit dia potong sampailah kad kredit tu penuh, kita apply lagi kad kredit, penuh apply. So that's why yang wife saya tu sampai ada 4 kad kredit, 8 kad kredit, sebab bayar insurans je, and then kita just bayar minimum je. Alright. Ada tengah follow ni. Okay, thank you pada menonton, thank you pada yang share kan. Okay, lepas tu ni saya nak ceritalah supaya you faham kenapa saya buat apa yang saya buat ni lah, kenapa saya start business sewa. So that is the roh pada business lah kan, apa yang saya fight lah kan. Kad kredit, lepas tu lepas tu saya, yelah, kesilapan saya kat situ adalah saya suka minta nasihat percuma. Itulah kesilapan saya daripada dulu. Nak beli kereta, tanya kawan, minta nasihat percuma. Nak kahwin, tanya kawan-kawan nak kahwin, minta nasihat percuma. Orang pun bagi advice kat kau kan, tak apa-apa advice. Lepas tu bila nak beli insurans, minta advice percuma daripada ejen insurans. Ejen insurans ni kadang-kadang dia jual je, dia tak tahu pun kita ni mampu ke tidak kan. Bukannya salah ejen insurans, tak, bukan salah ejen insurans. So sorry kalau yang kerja insurans tu bukan salah you, salah saya. Saya suka meminta nasihat percuma, dan nasihat tu sebenarnya tak sesuai dengan saya, tak sesuai dengan kemampuan saya. Sepatutnya ejen insurans ni dia tengok saya punya gaji, dia tengok saya punya komitmen apa semua, dia advise, Wahid, kau ni tak mampu nak beli insurans lah. So better kau manage dulu kau punya duit ni. Kau manage dulu kau punya duit, barulah kau fikir pasal insurans. Ni aku dah lah, duit gaji pun tak cukup, bayar tu bayar ni, dia suruh beli insurans lagi lah. Bodoh lah, memang aku duit tu gone bayar insurans je lah. Sepatutnya kalau you jadi ejen insurans lah, before you jual insurans tu, you tengok dulu you punya klien tu, adakah dia betul-betul mampu. You jangan takut-takutkan dia, ni kalau kau mati ni bla 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 semua kan. Jangan macam tu. So you tengok dia punya kemampuan kewangan dia, tengok profile dia, tengok hutang dia. So you consult dia. Kalau dia ada, macam you ejen insurans kan, you of course you pandai pasal kewangan kan, macam mana asset, liability apa semua, macam mana dia boleh make over balik dia punya tu. Sepatutnya saya kena kurangkan hutang-hutang yang bad loan apa semua kan. So bila dia dah, kewangan saya dah okey, barulah saya boleh fikir tentang insurans. Ini tak, aku dah lah kewangan hancur, lepas tu kau suruh aku beli insurans lagi kan. Lepas tu bila saya tanya, ada tak insurans yang aku boleh invest, dia suruh lagi beli insurans yang boleh invest. Padahal sebenarnya insurans bukannya tempat invest, betul tak? Insurans tu hanya protection je. Kau beli yang medical card cukup lah. Ini bila kita tanya, ada tak insurans yang boleh invest apa semua kan. So dia pun suruh saya ni kan, beli lah. Dah bertambah komitmen kan. Alright. Lepas tu so saya masa tu saya tak ada saving, tuan-tuan. Saya tak ada saving. So minta nasihat percuma lagi, macam mana aku nak menyimpan kan. So pergi bank, tanya officer bank, saya nak menyimpan lah, macam mana nak simpan, gaji aku dah tak cukup kan, tapi tak ada saving kan. So pegawai bank cakap, you buat loan ASB loan. Buat loan ASB. So saya buat loan lah, RM15,000, saya, wife saya RM15,000. Buat loan pula buat 5 tahun je, konon-konon nak cepat habis hutang kan. So dah tambah komitmen lagi kan,
So gaji dah tak cukup, tambah hutang lagi. Bila duit tak cukup, guna kat kredit dia. So itu yang disaster tu. And then bila duit tak cukup, apa yang berlaku? Bergaduh lah dengan suami isteri. Bergaduh. Tapi nasib baik lah, kita orang tak cerai, jodoh kita orang panjang. And then sampai saya tak boleh nak tidur malam, tuan-tuan. Tak boleh nak tidur malam-malam. Fikir duit kan. Fikir duit. Ada tak you ada rasa macam tu? Ada tak sesiapa yang rasa macam tu? Malam-malam you tak boleh nak tidur, fikir duit. Macam mana nak cari duit? Nak kerja lebih kuat lagi dah tak boleh. Macam-macam fitnah apa semua kan. Nak berniaga tak reti. Saya pula memang tak minat berniaga, walaupun saya pernah berniaga, saya tak minat. So tak ada pilihan lain. And then kebetulan masa saya bekerja kat universiti tu, saya ada kereta baru. So saya adalah student saya ni perempuan 3 orang. Dia selalulah datang pejabat saya apa semua. Sebab apa dia rapat dengan saya? Sebab saya kena supervise dia orang untuk buat dia orang punya thesis lah. Dia orang punya thesis kan. Lepas tu lepas bincang-bincang dia kata, Cik Wahid, boleh tak kita orang pinjam kereta Muhammad Khairul? Buat je lah. Saya ada kereta Azia, bercadang nak buat kereta sewa beserta pemandu. Apa pendapat tuan? Nak buat je. Tak payah tanya saya kan. Buat je. Tapi yang penting you kena ada ilmu lah. Kan? You kena ada ilmu. Apa saja you nak buat kena ada ilmu. You kena ada mentor. Kalau you tak buat, saya tengok banyak orang cuba buat, tak ada ilmu, tak ada mentor, semua melingkup. Ingat tak nak tambah duit. Macam saya lah, buat semua tak ada mentor, tak ada ilmu, tak nak invest, tak nak belajar. Bukannya bertambah untung, bertambah rugi kan. Lagi tersontot lagi banyak kan. Alright. So student saya ni dia suka pinjam kereta kan. Syed pinjam kereta. Kata, kau pinjam kereta aku nak pergi mana? Kata nak keluar beli barang apa semua. Kenapa tak naik bas je, naik teksi? Kata bas susah lah Cik Wahid. Kadang-kadang bas tak ada. Lepas tu teksi mahal. Nak datang kena bayar. Nak pergi kena bayar. Lepas tu nak balik kena bayar. So dia orang just nak keluar beli barang uncit je dah habis RM50, RM60 kan. Kadang-kadang nak beli barang uncit je. So sama ada dia orang jalan kaki ataupun naik bas. Kalau kadang-kadang bas pun tak ada, ataupun kalau dia ada kawan-kawan yang ada motor, pinjam lah kan. Tapi benda tu memang tak ada. So saya pun bagi pinjam. So lama-lama kereta baru kot nak bagi pinjam kan. Lepas tu saya punya isteri pun macam tak happy lah, bagi pinjam pula dekat student perempuan kan. So nanti tak manis lah kan. Lepas tu fikir-fikir, why not kita buat kereta sewa kan. Saya nak tanya tuan, betul kena ada ilmu. Saya nak tanya tuan, macam mana company enterprise nak kukuh untuk buat loan bank? Macam mana nak kukuh? Macam mana nak kukuh? Buat sale banyak-banyak lah. Buat sale banyak-banyak and then you manage lah. Yang tu you kena buat marketing, sale banyak-banyak, and then you kena saving, simpan duit, kena masuk dalam account company, bayar tax apa semua kan. Tu banyak-banyak benda lah. Banyak benda yang you kena buat. Alright, so saya sambung cerita. Lepas tu apa lagi? So saya fikir-fikir, aku dah nak kerja lebih lagi dah saya pun dah lemah semangat. And then saya nampak kat situ peluang lah. So why not aku buat servis kereta sewa. Sebab sebelum saya kerja dekat universiti tu, saya pernah bekerja dengan abang saya, company car rental. Adalah tahu sikit-sikit kan. So saya fikir why not aku buat servis kereta sewa. Alright. Tapi masa tu niat tu saya nak tolong student saya lah. Daripada kau duk pinjam kereta aku, baik aku beli kereta, aku sewa kat kau kan. So dekat situ saya target, saya beli kereta 2 biji second hand. Saya sewakan lah sejam RM5, satu hari RM50. So kalau dia orang sewa 2 jam RM10, daripada dia orang bayar teksi RM60, RM50 kan. So at least dia orang boleh jimat lah. That is niat saya nak bantu student saya lah, supaya dia tak perlu nak pinjam kereta kan. So bincang-bincang dengan isteri saya, kita orang pun belilah kereta second hand lah, kereta kancil second hand. Saya target masa tu bawah RM10,000. Tapi ingat, sebelum saya beli kereta, saya dah ada customer tuan-tuan. Saya dah ada customer. So you all, sebelum you start, make sure you dah ada customer. Jangan you beli kereta and then baru you nak fikir cari customer. Banyak orang dia silap, dia beli kereta dulu, customer tak ada. Lepas tu bila customer tak ada, mulalah baru nak cari customer, baru nak buat marketing apa semua kan. Lepas tu bila you buat marketing, apa saja yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. So you kena buat kan. Lepas tu barulah you start dapat customer. And then dekat situlah. Tapi banyak orang dia beli kereta dulu, lepas tu buat marketing sekali, 2 kali, 3 kali, lepas tu tak ada customer, dia give up.
dia down apa semua. Lepas tu sekarang ni dah tambah hutang kan. Dah tambah hutang. Alright. Okay. So masa saya start bisnes sewa, saya dah ada customer dah tuan-tuan. So saya ada 2 customer lah. Satu student. Kalau student tak nak sewa, saya ada kawan saya, staff universiti yang pensyarah-pensyarah kontrak ni. Dia orang ni memang mencari kereta sewa. So saya dah ada 2 potensi customer. So that's why saya berani beli. Saya beli 2 biji. And then alhamdulillah memang student sewa, kawan saya, staff pun sewa apa semua. So dekat situ saya dah ada customer. So saya punya target masa tu kat sini. Bila you start business sewa, you kena ada sasaran, you kena ada target. So masa tu saya target saya nak RM300 je sebulan. Alright, RM300 je sebulan. Dengan RM300 ni niat saya cukup untuk saya beli barang dapur. So kalau saya dapat RM300, RM300 alhamdulillah cukup dapat beli barang dapur sebab gaji saya memang habis bayar hutang je. So niat saya beli buat sewa kereta nak bantu student saya supaya dia tak perlu nak pinjam kereta saya lagi. Dan yang kedua, kalau saya dapat duit sewa tu, tolak semua komitmen, saya dapat bersih RM300 cukup dah. Niat tu nak RM300 je. So saya buat kereta sewa, sebulan sebiji kereta tu dapatlah dalam 500 kan. So 2 biji dapatlah RM1,000 kan. Tolak installment, tolak segala tu adalah dalam 400, 300, 400 yang tu kan. So saya dapat benda tu. Alright. So saya rasa kita stop setakat ni. And then esok kita sambung lagi part 3. Alright. So sekejap saya cuba jawab soalan. Company saya, patutkah saya bayar gaji saya sendiri? Maksud dari akaun company saya buat payment ke akaun personal. Adakah elok macam tu? Memang macam tu tuan. Tuan kena ambil gaji. Kalau you ada company, tuan kena ambil gaji. So you kira lah komitmen you. Kalau you dah ada kereta, rumah apa semua, you kira you kena ambil gaji. Kalau komitmen you tu RM3,000, you kena ambil, mungkin kena ambil RM5,000. So mungkin you fikir, alamak, tiap-tiap bulan kena ambil gaji RM5,000, kesianlah kat company. Kalau you tak ambil macam tu, apa yang berlaku adalah you merompak company you sendiri. Sebab tu you tak nampak duit. So you kena buat macam baru ni ada saya punya team kan. Dia cakap, saya buat kereta sewa tapi tak nampak duit kan. Bukannya tak nampak duit, dia rompak company dia kan. Sebab dia tak ambil gaji. So kita kira-kira dia punya komitmen. Komitmen dia dalam, senang cerita, dia kena dapatkan, dia kena ambil gaji. Dia ada 8 kereta lah, 8 kereta. Dia kena ambil gaji minimum RM4,500. RM4,500 sebab dia nak kena bayar komitmen apa semua kan. So kena ambil gaji. And then dia akan fikir, RM4,500 kan. Lepas tu sebulan dia punya sale tu dalam RM9,000 kan. RM9,000. 8 kereta RM9,000 paling tinggi kan. So mana yang kat situ sale dia tu tak cukup. Kalau kereta sewa ni minimum you kena, satu biji kereta minimum mesti dapat RM1,500 sebulan. Kalau you dapat bawah pada tu, maknanya you buat kerja kebajikan lah. Kereta sewa sebulan sebiji mesti dapat RM1,500. Barulah dia sihat lah. Kalau bawah pada tu memang tak sihat. So kenapa dia jadi macam tu? Sebab brand you tak kuat, harga you terlalu murah kan. Fokus sasaran pelanggan you tu tak betul. Itu yang you tak dapat capai RM1,500. So macam mana you nak jual mahal, you kena brand you very strong. Lepas tu harga you pun kena tinggi sikit. And then sasaran pelanggan tu mesti orang yang ada duit. So macam company saya, harga tu mahal lah. Macam sekarang ni tengah promosi, walaupun nampak harga murah, tapi dia ada add-on lagi. Macam tadi pun saya tengok ada orang bayar sewa 2 hari, kira harga tu tinggi lah sebab dia ada add-on lagi. Kalau macam dia extra jam, tambah-tambah tu, so the amount tu masih tinggi. Macam sewa kereta, kalau macam sebelum PKP, Azia kita sewa 120 tuan-tuan, 120. Tapi kalau macam customer tu booking online, dia bayar tu boleh pergi sampai 150. Sebab brand kita kuat, brand kita strong, orang trusted, orang tak kisah bayar mahal. Dia boleh je sewa kereta murah-murah, tapi dia tak dapat servis sama macam kita lah. So macam you all, kalau benda tu branded of course you willing to pay extra. Tapi kalau benda tu tak branded, so you takkan bayar benda tu extra. Alright, so esok jumpa pukul 7.30 pagi. And then saya sambung lagi. Kita berhenti setakat saya beli kereta lah. And then apa challenge saya. Okay, thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi esok. Bye.